Zaman dahulu, surat adalah perantaraan yang menghubungkan saudara atau sahabat yang jauh. Aku jua belajar menulis surat seawal darjah 6. Surat pertamaku adalah untuk keluarga angkat bapaku yang sebaya usia denganku. Kami sering bertukar-tukar cerita tentang sekolah masing-masing, maklumlah berbeza tempat dan negeri. Rasa teruja dan gembira sangat apabila mendapat surat dan surat itu pula boleh dibaca berulang kali. Secara tidak langsung, ia meningkatkan kemahiran aku dalam mengarang. Semasa di sekolah menengah di tingkatan 4, aku mendapat kawan baharu yang berpindah masuk ke sekolahku. Dia duduk di meja hadapanku. Apabila waktu terluang, biasalah dia toleh ke belakang berbual denganku, bercerita denganku. Salah satunya tentang sahabat penanya. Siap tunjuk gambar sahabat penanya kepadaku. Dari luar negara pula tu. Secara tidak langsung, dia dapat tingkatkan kemahiran penulisan dalam bahasa Inggeris. Aku pun terlintas jugalah nak cari sahabat pena. Masa tu, cuma melalui nama yang tertera dalam ruangan mencari kenalan dalam akhbar. Mingguan Perdana, Baca Ria yang biasa aku beli. Bermulalah penulisan suratku dengan sahabat pena. Aku hanya memilih nama-nama perempuan saja. Niatku cuma sekadar menambah sahabat dan bertukar-tukar pandangan melalui surat. Salah seorang yang kupilih itu bernama Hazlin Diana. Berdasarkan nama itu, aku yakin yang dia merupakan seorang perempuan. Umurnya pun sebaya denganku. Berdasarkan maklumat dalam ruangan mencari kenalan, biasalah panggilan formal dalam surat pertama, salam perkenalan, saudari Hazlin Diana. Aku mendapat balasan suratnya yang meminta aku berfikir sama ada aku sudi bersahabat dengannya atau tidak, sebabnya dia bukan perempuan. Dia sebenarnya lelaki. Nama sebenarnya Badrul Hisham. Umurnya juga bukan sebayaku, lebih tua daripada aku. Terkejut aku selepas membaca balasan suratnya itu. Habis yang tertulis dalam akhbar tu, nama samaran sahajakah? Pelbagai persoalan timbul di benakku. Kenapa guna nama lain? Nama macam nama perempuan. Oleh kerana aku yang menghulurkan salam perkenalan, aku yang memulakan penulisan surat, maka tak kisahlah sekadar bersahabat. Tapi aku meminta untuk terus menggunakan nama Hazlin Diana itu dalam surat-suratku seterusnya. Dia benarkan. Dia tak tahu kenapa aku berbuat begitu. Sebenarnya aku tak pernah tulis surat kepada lelaki pun pada waktu itu. Semua sahabat penaku perempuan. Malulah aku kalau keluargaku tahu aku berutus surat dengan lelaki. Tapi aku tidaklah kerap berutus surat dengannya. Rasanya lama-lama sekali baru timbul. Sungguh riang rasanya di hari ini. Kena dapat suratmu yang dinanti. Hilanglah segala debar di dalam dada. Suratmu itu penuh makna. Dengan penuh harapan aku menanti kabar dari kasihku yang sejati. Akan ku renungi isi suratmu itu beribu kali tidak jemu. Ku ingin berseru ganti diri bertemu dengan kata manis setiap waktu. Itulah tandanya daku
Penuh mesra di hatiku merayu. Janganlah kau lupa akan janjimu itu. Kasihmu hanyalah untukku. Ku ingin berseru, ganti diri bertemu dengan kata manis setiap waktu. Itulah tandanya daku haus dahaga, rindu dirimu saja. Tidak jemu rasanya di dalam kalbu. Penuh mesra di hatiku merayu. Janganlah kau lupa akan janjimu itu. Kasihmu hanyalah untukku. Ketika aku menyambung pengajian di IPTA, satu persatu sahabat penaku lenyap dan terhenti begitu saja. Mungkin aku semakin sibuk, jadi jarang aku menulis surat, kecuali kepada keluarga. Waktu luangku, aku hanya menulis nukilan dalam diari kecilku. Cuma yang ku ingat, aku ada kabarkan kepada Hazlin Diana yang ku panggil khas dalam surat waktu itu yang aku telah mendapat tawaran ke IPTA dan ku berikan sekeping gambarku lebihan daftar kemasukan ke IPTA. Selepas itu, ada sekali ku terima balasan suratnya. Dan kemudian terdiam sekian lama sehingga aku di tahun 3. Aku mendapat surat daripada Has menyatakan dia ada menziarahi ibu saudaranya berhampiran dengan tempatku belajar. Dia nyatakan keinginannya untuk bertemu denganku walaupun hanya sekali. Aku waktu itu terlalu sibuk dengan pelbagai assignment dan latihan praktikal yang bakal aku jalani dalam peralihan ke tahun akhir pengajian. Sehingga barangkali surat itu aku terlupa untuk membalasnya. Lagipun aku telah membuat tafsiran. Mungkin dia sudah tidak berminat untuk bersahabat denganku. Mungkin dia pun sudah punya komitmen lain. Mungkin hendak berkahwin dan berkeluarga. Kalau tidak, masakan dia berkata ingin bertemu denganku walaupun hanya sekali. Bagiku, kalau sudah menganggap sebagai sahabat, kenapa perlu diucap begitu? Dalam kesibukan itu, aku terus terlupa. Namun, nama-nama sahabat penaku tetap ku ingat kerana nama mereka ada dalam catatan autograf kecilku sejak zaman di sekolah di tingkatan 6. Namun, kini autograf itu rosak terkena air, terendam sekian lama. Apabila dikeringkan pun, tulisannya sudah tidak boleh dibaca. Lalu ku buang sahaja. Salah seorang sahabat pena meninggalkan kenangan kepadaku dengan menghadiahkan buku melalui pos. 2 kali dihadiahkan aku. Pertamanya ketika aku di universiti. Keduanya selepas aku maklumkan perkahwinanku. Walaupun aku cuba mencari semula sahabat pena tersebut melalui FB, nama seorang pun tidak kutemui. Resah dan gelisah menunggu di sini, di sudut sekolah tempat yang kau janji.
ingin jumpa denganku, walau mencuri waktu. Berdusta pada guru, malu aku malu. Ada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Malu aku malu. Pada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Masa-masa paling indah, kisah kasih di sekolah. Suatu waktu ketika usiaku mencecah 47 tahun, kira-kira 6 tahun yang lalu, aku disapa melalui mesej FB dengan pertanyaan, adakah aku masih ingat namanya yang suatu ketika pernah menjadi sahabat penanya? Jawabku, sudah tentu keingat nama itu. Tapi kenapa nama dalam FB lain pula? Rupanya nama dalam FB itulah nama sebenarnya. Jauh berbeza daripada nama yang digunakan sebagai sahabat pena. Badrul Hisham bertukar ke Sahrul Rizwan. Tapi
Berdasarkan alamat lamaku yang masih dia ingat dan beberapa kisah yang ada persamaan, maka aku meyakini bahawa dia orang yang sama. Dalam ramai sahabat pena, dia yang terus menjejaki aku. Terfikir aku, tentu ada sesuatu yang menyebabkan pencarian itu. Katanya, telah sekian lama dia cuba menjejaki aku secara maya, tapi tidak ditemui. Atas dasar persahabatan, aku ingin sekali bersemuka dengannya. Suatu hari ketika pulang dari Kuala Lumpur, aku mengajak suamiku singgah di kampungnya. Tapi takdir menentukan aku tidak bertemu dengan empunya diri. Hanya dapat bertemu ibunya dan anaknya sahaja yang ketika itu berada di rumah. Aku ingat nak buat satu kejutan. Sebaliknya, aku yang terkejut sebab dah diberitahu akan singgah, tapi empunya diri tiba-tiba tiada di rumah. Selepas keluar dari kawasan kampungnya, aku terima panggilan telefon daripadanya yang mengatakan dia ada urusan waktu itu dan tidak menyangka sama sekali yang aku benar-benar akan singgah di kampungnya. Mungkin dia menganggap aku sekadar bergurau. Selepas kepulangan ke teratak tempat tinggalku, dia mula merungkai cerita kepadaku tentang kisah yang belum aku ketahui. Rupa-rupanya, sepanjang persahabatan sebagai sahabat pena yang kusangkakan telah terputus hubungan ketika aku di IPTA adalah sebaliknya. Dia berterusan menerima surat yang disangkanya daripadaku sehingga melibatkan soal perasaan. Setelah dapat mengesan aku melalui FB, barulah dia sedar yang ada orang yang menyamar sebagai aku. Dia tidak menyangka sama sekali situasi seperti itu berlaku. Malah aku sendiri juga turut terkejut dengan situasi begitu. Tidak aku sangka ada orang menyamar dan membalas surat-surat tersebut. Hingga kini, aku tidak tahu siapakah yang menyamar menjadi aku dan membalas surat-surat sahabat penaku yang seorang ini. Walaupun firasatku mengatakan orang terdekat denganku yang berbuat demikian sekadar untuk suka-suka, namun aku tiada sebarang bukti. Lagipun, perkara tersebut sudah terlalu lama. Surat yang disimpan oleh sahabat penaku juga telah hilang semasa ubah suai rumahnya dilakukan. Kalau boleh, memang aku nak lihat tulisannya untuk ku kenal pasti milik siapakah tulisan itu. Sahabat penaku tidak menyangka sama sekali akan tertipu. Walaupun dia sedar tanda tangan surat itu berbeza. Peristiwa itu sangat berbekas di hatinya kerana melibatkan soal hati dan perasaan yang kecewa. Ya, surat itu melibatkan percintaan melalui surat dan diakhiri dengan hantaran gambar anak-anakku dan memaklumkan aku telah berkahwin. Walaupun misteri siapa yang menyamar menjadi aku belum terungkai, aku mohon sahabat penaku maafkan mereka yang terlibat. Berdamailah dengan takdir. Hidup ini sentiasa diuji. Hari demi hari berita ku terima, kata manis manja menguji jiwa. Semua yang ku terima dari ilham jiwa. Di alam impianku kau yang satu. Surat yang diberi mengganti diri.
sana